سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Minggu lepas kita baca ad-da'wah sirran, dakwah secara senyap-senyap ataupun sembunyi-sembunyi. Hari ini tajuk seterusnya al-jahru bit-tabligh. Al-jahru ni jahr secara nyata, jelas, terang. Bit-tabligh dalam menyampaikan. Jadi dakwah secara terbuka. Sebelum ni orang terjemah biasanya dakwah secara rahsia, sembunyi. Ini dakwah secara terbuka. Sebelum ni kita sebut dah ada pandangan yang mengatakan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini 3 ataupun 4 tahun. Jadi Nabi SAW di Mekahnya 10 tahun berdakwah. 3-4 tahun dakwah secara senyap-senyap, dakwah kepada saing-saing dengan orang-orang terdekat. Kemudian masuk kita panggil peringkat kedua lah, dakwah di Mekah, iaitu peringkat dakwah secara zahir, secara terbuka. Jadi dia kata berlalulah tempoh ni, iaitu dakwah secara sembunyi sebelum ni. Nabi SAW tidak menzahirkan dakwah dia dalam masyarakat Quraisy, tidak diriwayat ke orang ramai-ramai. Dan orang Islam juga tidak mampu lagi, tidak gagah lagi untuk menzahirkan ibadat mereka. Orang Islam ni tidak beribadat secara terbuka. Masuk Islam pun senyap-senyap. Lepas pada masuk Islam pun tidak tunjuk ke orang juga. Susuk lagi. Hazaran min ta'assubil Quraisy. Kerana hazar ni berhati-hati, berjaga-jaga daripada sikap fanatik orang Quraisy. Orang Quraisy becilah benda-benda gini ni. Jadi untuk mengelakkan jadi gapo-gapo kan, kita buat senyap-senyap dulu. Dan dia sebut sini kalau ada siapa-siapa nak beribadat, nak buat ibadat, dia akan pergi ke tempat jauh daripada orang. Pergi ke tempat lapar, pinggir bandar. Ujung-ujung bandar tempat tak ada orang. Dia pergi ibadat jauh, pergi ibadat situ. Nak buat ibadat. Susuk-susuk. Itu gapo berlaku ketika tempoh sebelum ni, dakwah secara sembunyi. Kemudian dia kata masuk dalam Islam ni adalah lebih kurang 30 orang. Bila 30 orang lebih dah masuk Islam, dia jadi timbul keperluan untuk Nabi SAW hipung pokok ni. Kalau dulu Nabi dakwah secara sembunyi ni, bini dia, anak saudara, sepupu, pergi jepuk gitulah. Sedih sikit-sikit dakwah senyap-senyap gitu, saing-saing. Tapi bila mai 30 lebih dah ni, susahlah kalau nak jumpa gitu semua. Hari ni turun ayat perintah apa-apa contohnya. Atau kan Nabi nak jumpa seorang-seorang, jumpa seorang ni, ayat jumpa seorang ni. Bila ramai dah ni, 30 lebih dah ni, dia kata timbul keperluan untuk Nabi buat macam kelas lah kita kata. Nak ngajar gitu pula. Perlu kepada kupu untuk beri petunjuk untuk Nabi ajar apa-apa. Maka Nabi SAW memilih Darul Arqam Ibnu Abil Arqam, rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Antara orang hak masuk Islam juga awal sebelum ni. Jadi pilih rumah dia. Rumah dia lah kita buat tempat markas, pusat tarbiyah awal bagi orang Islam. Situ Nabi SAW duduk berdakwah secara masih lagi berdakwah secara sembunyi. Walaupun duduk rumah Abi Arqam pun orang tak tahu. Tempat-tempat lain dicerita nak pergi tu pun susuk-susuk juga. Tidak kata konvoi ke,
30 orang pergi ramai-ramai kupu jalan ramai-ramai, tak buat gitu juga. Nanti orang tanya lah nak pergi mana ramai-ramai ni. Jadi pergi ke rumah Al-Arqam tu pun pergi sikit-sikit senyap-senyap gitu. Sehinggalah turun ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Neterai nerayak apa yang diperintahkan tu, barulah kita kata perintah ni mengubah daripada dakwah secara sembunyi-sembunyi, tukarlah kena jadi dakwah secara terbuka, kerana telah turun perintah. Sebab tu Nabi SAW pun kumpul, ajak semua mari ke Bukit Safa. Nabi SAW menyeru, suruh orang mari ke Bukit Safa. Wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, panggil belaka. Sehingga ke semua mari, semua kabilah-kabilah Quraisy ni pakat mari. Dan dia ayat orang yang tak boleh nak pergi ni atau orang cakap nak pergi tak boleh ada kerja, pergi atau orang pergi dengar gapo nama tu, ada gapo tu, Muhammad panggil gapo tu. Marilah juga Abu Lahab ibnu Abdul Muttalib, pak saudara Nabi sendiri, dan orang-orang Quraisy lain. Di situ Nabi SAW pun memulakan dakwah secara terbuka dia nya. Ini cerita yang masyhur. Nabi tanya ramai-ramai, ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an taghira alaikum akuntum musaddiqin. Ini cerita yang masyhur. Nabi tanya mula-mula dulu, kalau aku ayat ke popokmu, alik lembah ni ada tentera berkuda tengah tunggu nak serang popokmu, adakah popokmu akan percaya? Mereka berkata, mestilah kami percaya. Mu ni tak aja pelawak dia tu. Nabi kata, kalau aku ayat belakang lembah ni ada tentera duduk tunggu dah, percaya ke tak? Dia kata percayalah. Pasal mu ni tak aja pelawak, Muhammad tak aja pelawak. Jadi ayat gapo pun kita percaya. Kalau orang beri pelawak ni, orang ayat gapo pun orang tak percaya. Hak betul pun orang tak percaya juga. Pasal dia pelawak. Nabi Muhammad tak rajin menipu. Dia ayat gapo-gapo tentu betul. Jadi Nabi kata kalau aku ayat gini percaya. Maka Nabi pun ayat fa inni nadhirun lakum. Maka Nabi kata aku ni sebenarnya pemberi inzar, memberi peringatan di antara kepada kamu tentang azab yang pedih. Jadi itu Nabi ayat dia ni macam Rasul lah. Aku mari ni nak bawa sesuatu, nak bawa ajaran, nak bawa sesuatu yang mukna ikut. Situlah Abu Lahab marah. Faqala Abu Lahab tabban laka ali hadza jama'tana. Ni cerita di riwayat ni macam-macam, dia ada berubah sikit-sikit lafaz, tapi lebih kurang gini lah cerita dia. Kalau ada perubahan pun sikit-sikit je ayat dia. Hak ni riwayat lagu ni, perawi lain dia cerita dia lain sikit. Tapi harga apa berlaku tu lagu tu. Kata-kata ni mungkin berubah sikit. Abu Lahab kata, celaka kamu wahai Muhammad, ni kan kupu ramai-ramai ni, kupu ramai-ramai ni ayat ni. Marah dia. Sebab peristiwa ni lah Allah Ta'ala pun menurunkan satu surah yang khusus kepada Abu Lahab, mencela dia balik. Tabbat yada Abi Lahab tu. Surah Tabbat yada tu diturunkan disebabkan sikap Abu Lahab masa Nabi mula-mula isytihar, dia nak dakwah secara terbuka. Surah Al-Masad tu lah. Jadi daripada sini ni, yang pertama Nabi kita boleh ambil daripada peristiwa ni, pertamanya Nabi SAW mula-mula dakwah terbuka lagi ada dah strategi, ada dah cara dia. Nampak bijak Nabi SAW. Tidak kata kupu-kupu orang kat terus ayat aku ni sebenarnya Rasulullah, tak ada ayat gitu. Dia tanya dulu, kalau aku ayat ada musuh nak serangmu, percaya ke tak? Jadi orang ayat percayalah, pasal mu tak aja nipu. Nampak orang ikrar, orang di bahasa Arab ikrar tu macam mengiktiraf Nabi ni tak nipu. Bila orang kata tak nipu, terus Nabi ayat gitu, aku ni sebenarnya Rasul. Jadi orang pun nak ayat kan. Kalau dia kata tak percaya,
tak percaya kan sani bahawa ya tak aja nipu. Jadi kalau nak percaya baru-baru dia duduk pegang agama nenek moyang dia, tiba-tiba Nabi Muhammad ayat gini, jadi susah nak jawab ke mana pun lekat buat dia. Jadi dia mari mikir cara Nabi tu, cara kecek dengan orang. Tanya gitu dulu. Kalau Nabi ayat direct, mungkin orang tak terima selalu. Aku ni rasul. Mana rasul, mana bukti? Orang akan jadi kecek lagi lain. Tapi bila Nabi tanya gitu dulu, dia apa kata mu tak aja nipu Muhammad. Pak Nabi bawa ayat aku rasul. Dia jadi tak boleh nak ayat lah. Tak boleh nak kecek kosi, tak boleh nak kata tak percaya. Dia jadi tak tertubik lah kita kata. Saya hak tubiknya Abu Lahab ni jah marah. Okey ni apa panggil susah-susah panggil ramai-ramai ni. Nak ayat ni lah. Disebabkan dia mencela Nabi kata tabban lakan, celaka Muhammad, panggil payah-payah kini je. Maka Allah Taala pun menurunkan suruh di mana kita sampai ke hari ni duk baca. Habis orang Islam duk baca ni. Mencela Abu Lahab tadi. Yang kedua, daripada sini juga dan akan marilah peristiwa-peristiwa lain yang menunjukkan bahawasanya keturunan tidak menjamin hidayah. Sini ni mula-mula Nabi dakwah, mula-mula start dakwah secara terbuka, Abu Lahab pak saudara dia sendiri. Abu Lahab ibnu Abdul Muttalib. Pak saudara lah, adik-beradik ayah dia. Anak Abdul Muttalib. Nabi cucu, peringkat cucu dah. Pak saudara sendiri, lawan dia. Jadi keluarga sendiri ni tidak semestinya sopan dengan kita. Kadang-kadang keluarga sendirilah, anak beranak sendiri hak kuat lawan kita. Kalau orang hak nak berdakwah ni lah. Kadang-kadang hak bukan suku sakak pula menyokong perjuangan, menyokong dakwah kita. Jadi sini Nabi SAW dakwah, Abu Lahab tak terima. Bahkan Abu Lahab ni memang jadi antara orang hak kuat lawan Islam. Dan lepas ni kita akan jumpa Abu Talib sendiri pun pak saudara Nabi juga, tak lawan Nabi, tapi tak Islam juga. Ini menunjukkan keturunan tidak menjamin. Tidak kata ayah dia ustaz ke anak jauh, tak semesti. Ayah dia orang tak jauh, orang debel, tak semesti anak dia tak jauh. Pasal hidayah ni mai daripada Allah Taala. Sebab itulah orang doa sama, beri hidayah, beri petunjuk. Pasal dia bukan benda mari keturunan. Mata ayah kita ustaz dah. Kita ni mestilah selamat. Kita ni mestilah akan mendapat petunjuk. Keluarga kita ni keluarga yang mendapat petunjuk. Tak semesti. Kemudian dalam surah tu dia tambah sikit, dia kata dalam surah tu mencelakakan Abu Lahab, dan juga dia cerita bini dia ni duk bawa kayu api. Dia sebut sini maksud membawa kayu api itu ialah al-mashi bin namimah. Dia jalan duk ngopak. Dia duk cerita benda tak betul kat atas Nabi. Dalam kalangan orang Tino. Orang Tino kan dia minat buah sama-sama dia. Jadi tika orang Tino kumpul ni kan, bini Abu Lahab ni akan cerita. Akan bercerita lah. Muhammad ni tahu lagu ni. Tu kerjaan dia. Dia pergi jumpa perkumpulan lah kita kata. Perhimpunan orang Tino kan. Dia cerita yang tidak betul berkenaan dengan Nabi Muhammad. Nak lawan Nabi Muhammad. Disebabkan itulah disebut wa imra'atuhu hammalatal hatab. Kemudian ayat lainnya wa anzir ashiratakal aqrabin. Perintah juga Allah Ta'ala suruh beri peringatan kepada keluarga kerabat kamu. Dia kata iaitu Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Naufal, Bani Abdul Syams, anak-anak Abdul Manaf. Jadi Nabi SAW selain daripada Bukit Safa, cerita hak suhur saat ni, Nabi juga memberi peringatan kepada qarabah dia sendiri, kerabat dia. Nabi sebut keluarga ketua tidak akan menipu, melawan anak beranak dia lah, kerabat dia. Ni Nabi kecek lah dengan kerabat dia ni.
Kalau semua manusia tak percaya kepada pokokmu, aku masih apa? Aku tetap dengan pokokmu. Itu ucapan dia lah. Akhir sekali Nabi pun ayat, la ilaha illallah inni rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku ni rasul, dia kata. Bila Nabi SAW dakwah ni, dia kata kaum dia ni tidaklah teruk sangat kata-katanya, masih lembut lagi lah, kecuali Abu Lahab. Abu Lahab ni lah musuh dia. Sehingga kan Abu Lahab royak kepada kaum kerabat dia, suruh pegang Muhammad ni, pegang tangan dia sebelum dia menghimpunkan orang-orang Arab. Maksudnya tahan dia. Sebelum dia mempengaruhi ramai orang Arab, pokok-pokok kena tahan dia ni, Muhammad ni. Kalau masuk Islam, kamu akan jadi terhina. Kalau kamu mempertahankan Muhammad tu disebabkan anak beranak, disebabkan keturunan pokok-pokok kita, qataltum, aku akan perangi kamu semua. Ini Abu Lahab. Maksudnya kerah benar dia ni, sehingga kan nak balas sama anak beranak sendiri. Macam dia uguklah keluarga. Pokok-pokokmu kena jaga Muhammad ni, kena sekat Muhammad ni. Kalau pokokmu tak sekat, aku akan lawan. Kalau pokokmu nak mempertahankan Muhammad, aku akan perangi pokokmu. Sehinggalah Abu Talib sendiri kata, kami akan pertahankan dia selama mana kami hidup. Pada tu berubah belaka. Ini peristiwa-peristiwa yang menguatkan lagi hak saat ni, menunjukkan mula-mula Nabi ijtihad tu tubik dah. Kepala pengat kita kata, tokoh hak melawan Islam, Abu Lahab tubik selalu dah. Lepas ni amal lagi tubik sore-sore. Kemudian apabila Rasulullah SAW berdakwah secara terbuka ni, orang Quraisy mengejek, memperolok-olokkan, buat nganyi lawan Nabi di dalam majlis-majlisnya. Sehingga kan dia kata kalau Nabi lalu, semua orang ni buat nganyi lah. Ni anak Abi Kabsyah, kecek daripada langit. Dia buat nganyi. Ni orang kecek dengan Tuhan ni. Mari dah. Gitu. Asalnya sekatu dia kata. Kemudian bila Nabi SAW mengaitkan Tuhan-Tuhan mereka dan juga membodohkan pemikiran mereka. Bila Nabi SAW rakyat tak betul sembah ni, Nabi bila-bila tu dia akan cerita mengaitkan Tuhan dia lah. Dia kata gap sembah ni, berala ni. Nak tengok pun tak boleh, dengar pun tak boleh, kecek pun tak boleh, nak tolong dia sendiri pun tak boleh. Siapa nak tolong pokokmu? Jadi kata-kata tu mengaitkan, menghina Tuhan dia dan juga membodohkan pemikiran mereka. Pokokmu ni tak guna kepala otak lah. Rakyat pemikiran tak cerdik. Batu, kayu hak muat berhala ni okey dengan tangan sendiri. Mu sendiri buat, mu sembah, nak sabar. Sepatutnya dia sembah mu-nya. Mu buat dia. Tapi mu buat dia, mu sembah dia pula. Mana kepala otak? Mikir lagu mana yang gitu. Jadi bila Nabi dakwah kecek lagu tu, mulalah. Mula mereka marah lah. Jadi mereka ni pergi jumpa dengan pak saudara dia Abu Talib. Orang Quraisy jumpa dengan Abu Talib, ngadu pasal Nabi Muhammad. Anak saudaramu ni duk kecek lagu ni. Duk kata Tuhan kita ni macam-macam. Dan duk kata kami ni bodoh lah, mikir tak betul, pergi sembah batu, pergi sembah ni, macam-macam. Dan mereka minta supaya selesai benda ni. Tahan Muhammad, mungkin sekat Muhammad, bawi dia kecek lagu tu, bawi dia berdakwah. Faradduhum raddan jamila. Mula-mula sekali Abu Talib ni, walaupun dia tidak Islam, tapi anak beranak dia sayang kok Nabi Muhammad, dia pergi ayat kecil lagi kan. Lepas pada Abdul Muttalib mati kan, Abu Talib pergi Nabi kan. Walaupun dia anak ramah, tapi dia ni orang lembut. Nabi pun pilih untuk duduk dengan dia. Dia pergi lama Nabi, dia sayang benar Nabi. Jadi bila orang mari kata tahan anak daramu ni, Muhammad ni, bawa dia berdakwah, asalnya awal-awalnya Abu Talib tolak.
tolak dengan penolakan yang baik. Kemudian bila berlalunya zaman, Nabi SAW pun dah buat lagi lagu tu, mereka jadi tak boleh nak tahan. Dia pergi jumpa sekali lagi. Wahai Abu Talib, dia kata, mu ni dalam kalangan kami sinan wa syarafan, orang tua, orang lama dan orang yang ada kemuliaan, ada kedudukan. Jadi kami nak minta kepada kamu supaya halal larang anak saudaramu ni. Kami ni tidak mampu, tidak sabar dah. Sebab mereka ni Muhammad ni duduk buat gini-gini, duduk kata gitu. Kemudian pengarah ayatlah. Pokok Quraisy ni mereka ni hanya bertaklid sebenarnya. Apa yang dia kerah lagu ni? Sedangkan hak Nabi ayat tu betul. Kalau dia mikir pun betul. Kalau ikut logik, gapo Nabi ayat tu ada kebenaran dia. Bapa yang musembah benda yang membuat sendiri. Dan gapo hak musembah tu tak boleh nak tolong. Kalau kita guna otak betul, benda tu tak boleh nak buat gapo pun. Bapa yang jadi kita ni percaya dia boleh tolong kita. Kita je buat dia kan. Manusia sendiri dia okey berhala-berhala tu. Logiknya betul lagu tu. Tapi apa yang jadi orang Quraisy ni dia kerah juga lagu tu. Kerana dia kata taklid nenek moyang mereka. Turut. Bapa muat lagu ni. Tok kita dah buat lagu ni lama dah. Nenek moyang kita dah buat lagu ni lama dah. Kalau orang main hujah pun dia tak pakai juga. Walaupun hujah tu kena dengan akal, logik kena. Dari segi agama iyalah mereka tak terima dah. Dari segi akal pun betul. Hak Nabi ayat tetap mereka tak terima kerana taklid sat ni. Kerana taksub duk ikut hak nenek moyang. Tak kira lah. Ayatlah lagu mana pun kita nak ikut nenek moyang kita juga. Sebab itulah tempat kita ni kadang-kadang ada lagi benda-benda hak tak boleh nak buat. Akhir baru boleh buat. Kita sebut dulu contohnya puja laut. Lama mana nak boleh buat puja laut walaupun tempat kita ni masuk Islam lama dah. Zaman bila lagi masuk Islam? Di Gan tu ada batu bersorak. Ada konun tulis peraturan Islam, hukum undang-undang Islam. Tapi benda-benda gitu tu ada lagi, tak boleh nak buat. Pasal apa tak boleh nak buat tu? Pasal inilah salah satunya. Bila Islam dah pun dalam bab tu dia tak sibuk. Orang-orang dulu duk buat lagu ni lama dah. Orang duk buat gini semua dah. Jadi walaupun salah dengan dari segi agamanya, dia duk buat juga. Itu salah satu contoh. Jadi orang Quraisy pun lagu tu lah, duk buat juga. Sehingga akhir sekali mereka duduk sok-sok juga Abu Talib. Tak boleh Abu Talib kena laut, kena halal juga Muhammad ni. Kena buat sesuatu. Tak boleh ni. Kami tak boleh sabar dah setahun ni. Kalau tidak kita macam-macam lah. Akhir sekali Abu Talib pun macam kendor sikit. Dengan tekanan-tekanan yang banyak ni, duk mari royak semua, dia pun jadi malu juga. Dia pemimpin kan. Orang mari ngadu semua, yang pun malu juga. Akhir sekali dia royak ke Nabi Muhammad. Dia kata orang mari duk ngadu ni, duk kata gini. Jadi ni mudah-mudahnya Abu Talib ni macam nak kata bolah, berhentilah daripada dakwah tu. Bolah kecek lagu ni kerana menimbulkan kemarahan orang. Tapi Nabi SAW jawab dengan jawapan yang tegaslah, menolak permintaan daripada Abu Talib. Cuma sini dia sebut Nabi kata kalulah mereka meletakkan matahari dalam tangan kanan dan juga bulan di tangan kiri aku, tetap juga aku tidak akan meninggalkan dakwah ni. Tapi jawapan ni tidak betul lah. Ni cerita yang masyhur dalam sirah. Bila Abu Talib ayat ke Nabi bawa dakwah, orang marah. Nabi pun jawab lagu ni. Nabi SAW menolak permintaan orang Quraisy tadi, betul. Cuma cara jawab tu, cara jawapan yang mengisahkan bahasanya kalau letak bulan, kalau letak matahari tangan kanan, letak bulan tangan kiri, tu tak sahih. Riwayat tu tak kemah. Cuma Nabi lari tu betul. Nabi tak setuju. Nabi tetap juga meneruskan dakwahnya.
Apabila Abu Talib tengok Nabi ni tetap pendirian, nak dakwah juga, maka Abu Talib berkata tak apalah. Gilah ikutlah muai gapo pun. Aku akan tetap mempertahankan kamu. Jadi Abu Talib ni sampai akhir hayat dia mempertahankan Nabi. Kemudian tajuk al-idza. Al-idza ni menyakitkan lah. Al-adza, buat perbuatan yang menyakitkan. Jadi ni kita kata tajuk penyiksaan lah. Penyiksaan orang Quraisy, penentangan orang Quraisy terhadap Nabi, dakwah Islam, dan juga terhadap para sahabat hok mau masuk Islam, hok mula-mula orang mula-mula masuk Islam. Bila Nabi SAW melihat Nabi SAW menyaksikan banyak penganiayaan, penyiksaan yang dibuat oleh orang-orang Quraisy. Dan disebut sini ni nama-nama orang yang banyak menentang Islam. Dia panggil golongan al-mustahzi'in. Golongan yang menyakiti, memperolok-olokkan. Ni kepala tengah lah kita kata, yang menentang Islam. Fa awwaluhum, yang pertama, wa ashadduhum, dan yang paling syadid, maksudnya paling kuat sekali lawan Islam, Abu Jahal. Amru ibnu Hisham nama dia. Abu Jahal tu dia panggil kunyah dia, gelar dia. Orang Arab ni dia ada abu tu, abu ataupun ibnu, itu bukan nama sebenar dia. Nama sebenar dia Amru ibnu Hisham. Gelar kunyah dia Abu Jahal. Ni orang nombor satu. Banyak peristiwa yang menunjukkan Abu Jahal ni kuat benar lawan Islam, kuat benar mengkhianat Nabi, menyeksa, menyakiti Nabi. Beberapa peristiwa. Peristiwa yang pertama, dia pernah sebut kepada orang-orang Quraisy, masa duk kupu ni, dia ayat, wahai orang Quraisy, Muhammad ni duduk, dia sebutlah, Muhammad ni duduk hina Tuhan kita, duduk kata kita gini, duduk hina nenek moyang kita. Aku, dia kata, esok aku akan pikul batu besar, yang hampir-hampir aku tak urut nak akak. Aku nak ambil batu besar, kalau tak urut kita sendiri pun hampir-hampir tak urut nak akak. Bila dia semaya, dia sujud semaya, aku nak letak atas kepala dia, nak lepas atas kepala dia. Lepas tu dia ikut mu lah. Mu nak sokong aku ke, mu nak lari aku ke, aku tak kira, dia kata. Esoknya dia pun pikul lah batu, bawa batu, dan dia pun tunggu Nabi SAW. Lepas tu marilah Nabi SAW mari semaya. Semaya ni disebut dah sebelum ni, semaya 2 kali. Pagi petang semaya mengikut, dipanggil semaya ajaran dulu lah, tinggal dia dulu. Agama Hanif ataupun ajaran Ibrahim. Semaya 2 kali sehari masa ni. Sebab semaya tak ada lagi, Isra Mi'raj tak berlaku lagi ni. Semaya 5 waktu supaya kita ni dak. Jadi Nabi duduk semaya waktu dah sebelum tu. Jadi bila Nabi sujud, Abu Jahal pergilah dekat situ, bawa batu tu. Tak lama tu, korkat tu pucat muka dia. Lepas tu dia pun lepas batu tu. Maksudnya tidak lepas atas Nabi, letak tepi tinggal, lepas batu tu. Pusing. Pergi kepada orang Quraisy mula. Jadi orang Quraisy duduk tunggu nak tengok Abu Jahal buat lagu mana ni. Tanyalah, malaka ya Abul Hakam, bapamu wahai Abul Hakam. Orang Quraisy dia panggil Abul Hakam. Nabi gelar dia Abu Jahal ya. Pok Jahil. Nama dia orang Quraisy panggil Abul Hakam. Hakam ni hikmah lah, cerdik. Kalau tak cerdik. Nabi panggil dia Abu Jahal. Orang tanyalah, apa pula mu ni? Mari bukan main lagi. Panah, naik angin. Mu sokong kau, mu nak lawan kau, aku tak kira dah esok. Orang nak marah, aku tak kira dah. Esok nak lepas batu atas kepala Muhammad. Tiba-tiba hari kejadian, lepas batu, main kelip mula, pucat muka. Dia pun goyaklah. Aku sebenarnya nak lepas dah tu. Tapi bila aku pergi dekat dengan Muhammad tu, dia kata ada uta. Ada uta besar, uta jatuh. Bahkan dia kata tak pernah tengok lagu tu. Dan supaya nak makan aku dia. Uta tersebut. Jadi dia ayat kok lagu tu. Maksudnya orang ramai, orang Quraisy duduk sekitar tu tak nampak uta tu. Dia seorang je nampak. Sebab tu orang tanya, tidak orang tak tanya dah.
Tanya apa pula mari semula tak jadi. Dia kata kenapa benda tu? Menyebabkan dia tak berani. Kalau kau rapaknya makan dia. Pasal otot ni backing, nak makan aku dah. Ya. Kemudian dia ceritakan, dia katakan lepas pada tu lah. Lepas pada tu Nabi raya Jibril tu. Itulah Jibril. Nabi cerita mula peristiwa lama. Nabi kata itulah Jibril mula. Kalau dia mari dekat sungguh, nescaya Jibril akan bahaya dia sungguh. Di dalam Sahih Muslim ada sebut asal usul cerita ni. Dalam Sahih Muslim ada, tapi dalam Sahih Muslim dia cerita ada parit api dia kata. Jadi dalam Sahih Muslim kata bila Abu Jahal nak pergi lempar batu tu, dia kata ada parit depan dia. Jadi ada lubang, ada api dalam parit. Tak boleh nak pergi. Waktu dia lempar kelip mula tu. Itu dalam Sahih Muslim. Maksudnya cerita tadi tu ada asas dia. Ada peristiwa Abu Jahal nak buat apa-apa kepada Nabi tapi tak berjaya. Dalam peristiwa yang lain ada juga Abu Jahal ni balah dengan Nabi. Bila Nabi pergi nak semaya beribadat di Masjidil Haram tu, Al-Bait, dia marah pada Nabi. Tidak kelari dah mai di sini. Tidak aku lari mai duduk beribadat sini. Sekali tu Nabi marah sikit. Nabi marah mula dia. Seolah-olah Nabi menakut-nakutkan dia pula, macam mengancam dia lah. Mu nak lawan jawablah kita mudah kan. Nabi berjawab dengan dia. Sehingga dia pun marahlah. Mu nak menakut-nakutkan aku ke? Aku ni hak paling banyak anak beranak di lembah ni. Kita ni orang keturunan ramai. Sehinggalah turun ayat tu. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Turun ayat tu mencela dia lah. Kemudian peristiwa lain, ada lagi peristiwa Abu Jahal ni. Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dia kata kami bersama dengan Nabi di masjid. Orang-orang Islam awal ni duduk dengan Nabi di masjid, iaitu di Masjid Haram lah. Nabi duduk semaya. Mari Abu Jahal dia kata, tak ada ke siapa-siapa hak berani buat mari sisa-sisa sembelihan. Sisa sembelihan ni hak orang melih orang tinggal. Perut, naji, hak lebih-lebih lah. Hak orang tak ambil, tak makan. Orang Arab ni banyak tak makan, kepala tak makan, ekor tak makan. Kita makan belakang. Tak tinggal langsung. Kalau tahu dia terpelak buat ni apa ni? Kepala pun makan lagi. Tu makan ni makan, tak tinggal sabuk. Dia kata tak ada orang yang boleh dia ambil sisa-sisa sembelihan kaum ni. Lepas tu mari letak atas Nabi Muhammad ketika dia sujud. Maka mari bangunlah seorang nama dia Uqbah Ibn Abi Mu'ayt. Dia kata dia boleh buat. Dia pergilah ambil sisa sembelihan tu. Najis ke perut ke singgalan tu. Marilah dia dekat Nabi SAW dan dia letak atas belakang Nabi ketika Nabi SAW sujud. Falam yaqdir ahad minal muslimin. Orang-orang Islam duduk sekali dalam masjid masa tu dengan Nabi tidak mampu untuk menghalang kerana lemah. Orang Islam ni bilangnya sikit dan tidak kekuatan, dari segi kekuatannya tak ada. Jadi bila mereka buat lagu tu, letak atas belakang Nabi sisa binatang ni kan, tak ada seorang habuk boleh buat apa-apa. Boleh tengok saja. Kalau lari pun tak jadi gapo juga. Boleh sakit je. Kalau nak cuba nak melawan, nak buai kau nyepai demo. Jadi sisa binatang tadi tak boleh nak buai, kita pula sakit. Jadi pakak tengok belakang kami semua tak mampu nak buat apa-apa. Sehinggalah mari Fatimah anak Nabi SAW, mari buai benda tu. Mari buai, barulah Nabi SAW boleh bangun semula. Tadi tak boleh nak bangun lah. Boleh bangun semula. Setelah selesai semaya, Nabi SAW pun doa. Situ Nabi doa, Allahumma alaikal mala'u min Quraisy. Ya Allah, ke atas mula puak-puak jahat Quraisy tadi. Di dalam riwayat lainnya disebut Nabi sebut nama seorang-seorang. Ya Allah, balas mulalah ni nama seorang-seorang buat perangai ni. Ni Nabi sebut.
Ibnu Mas'ud kata fara'aituhum qatalu yaum Badr. Nama-nama Nabi sebut tadi aku melihat mati belaka dalam peperangan Badar. Ayatnya Nabi doa tu jadi sungguh. Bila perang Badar mati belaka pokok ni. Perang Badar ni lepas pada hijrah lah. Perang besar pertama orang Islam dengan musyrikin Quraisy. Dan daripada peristiwa ni ada dua perkara lah kita boleh ambil. Pertamanya, cerita saat ni riwayat saat ni menjadi hujah bagi mazhab lain, iaitu mazhab Malik. Dia kata sisa najis haiwan yang kita boleh makan tidak menjadi najis, tidak dianggap najis. Sebab dalam hadis ni, dalam riwayat ni Nabi SAW terus kes sembahyang. Dia tengah sujud, orang kita sisa bekah perut ada najis ke apa tu tak atas dia, tak boleh nak bangun. Bila Fatimah alih, Nabi SAW sambung sembahyang, selesai sembahyang. Tidak kata kelik rumah mandi dulu apa, sembahyang. Sudah sembahyang doa ke atas orang Quraisy. Jadi mengikut mazhab lain lah, mazhab Malik ni, kalau najis tu binatang kita makan, maka najis dia, sisa dia perut ke apa tu tidak kira najis ni lah, boleh buat ibadat lagi najis tu. Tu jangan pelik. Kadang-kadang kita tengok pokok di negara-negara ikut mazhab lain ni, tapek tahi lembu di kain tu, bucu-bucu kain, jalan-jalan tepuh tahi jalan. Relax dia sembahyang. Kalau kita kat cemar lah tak boleh sembahyang lah lagu tu. Dia relax lah. Sebab lain-lain mazhab. Mazhab Syafi'i tak boleh lah najis. Kena cuci dulu. Hujah dia ni dia pakai ni lah. Mazhab Syafi'i ni pakai hujah lain, dalil lain. Ada dalil belakang mazhab ni. Kemudian bila Nabi doa ni, dia tak sebut sini. Bila Nabi doa, orang Quraisy ni kecup perut. Nabi sebut nama seorang-seorang. Kecup perut, takut perut dia, tak kecek, senyap lepas pada peristiwa ni. Sini dia tak sebut lah. Jadi ulama kata antara sebabnya sama ada Allah Ta'ala mencampakkan ketakutan kepada mereka, ataupun yang keduanya kerana tanah haram ni memang makbul doa. Jadi orang Quraisy dia mengakui benda tu. Jadi bila Nabi doa sebut nama seorang-seorang kan, kecup perut dia sebab dia tahu tanah haram ni makbul. Jadi Nabi doa ni kena, walaupun dia i'tiqadnya Nabi SAW ni sesat, dia kebenaran, tapi bila Nabi doa gitu takut juga. Dan terbukti masuk kata perang Badar lepas pada tu mati pokok ni. Hak dak buat khianat pada Nabi ni mati belaka. Kemudian ada lagi peristiwa Abu Jahal ni. Dia kata Abu Jahal ni dia beli unta daripada seorang lelaki yang digelar sebagai Al-Irashi. Lepas tu tak bayar. Beli tak bayar, butai tak bayar. Dek tangguh-tangguh semua pembayaran dia kata. Esok kita bayar. Esok tak bayar juga. Mula tak ada pitih ni. Bayar mula. Nyanyi kawin tu. Sehingga lelaki tersebut Al-Irashi ni pergi ngadu di perhimpunan orang Quraisy. Jumpa Quraisy ramai-ramai, boyak dia lah. Minta tolong belaka, siapa dia boleh tolong kita ni. Nego jual ke Abu Jahal, tak usah bayar, bagi ambil dah. Jadi orang Quraisy masa tu mari idea, dia kata. Mari idea, boleh pelaga Muhammad ni, dia kata. Gini dia kata. Dia kata mungkin minta tolong dengan Muhammad Rasulullah, dia boleh tolong. Sebenarnya dia nak khianat. Dia kata Muhammad kita tolong ni kena sopoh Abu Jahal lah. Jadi dia buat kejahatan tu, masalah dengan Abu Jahal ni Muhammad ni boleh tolong, dia kata. Mungkin minta tolong dengan Muhammad. Jadi kawan tu tak tahu. Tak tahu gapo, dia pergi jumpa Nabi Muhammad, cerita berkenaan dengan masalah dia. Nabi pun setujulah, mai kita tolong. Nampak dari segi politiknya khianatlah orang Quraisy ni pandai dia. Jadi kalau Muhammad tolong kena sopoh Abu Jahal. Kalau Muhammad tak usah tolong, tak boleh tu Abu Jahal tu balas ngaku kuat benar. Tak boleh tolong dia mah. Dia akan cerita buruklah Muhammad ni orang minta tolong tak usah tolong. Pandai dia. Nabi buat apa-apa kena tak mau. Boleh buat modal. Perakat dia panggil. Buat perakat. Tapi Nabi SAW tolong. Kata mari jalan sekali pergi jumpa Abu Jahal. Abu Jahal tanya siapa dia? Nabi Muhammad kata Muhammad. Dia pun tubik tu kat pucat muka dia. Muhammad berayat lah.
Ni mu tak bayar pitih dia ni, bui dia mula pitih dia. Abu Jahal berkata, tak apa, tunggu, kita pergi ambil pitih. Orang klik ambil bui pitih, selesai. Jadi kawan tu, lelaki tersebut boleh pitih. Orang Quraisy, hok duk nanti-nanti nak tengok ni, duk suka ni lah. Kena sopoh kali ni Muhammad. Pelik pokok dia. Buat apa jadi gitu pula? Mana Abu Jahal baik pula hari ni. Lepas pada tu, dia pergi jumpa. Dia marah ke Abu Jahal ni. Wailak ya Aba Hakam. Wailak sini, kalau dari segi bahasa, terjemah celaka jugalah. Tapi sini kan kita bodoh lah kata tu. Wana tolong ni Abu Jahal. Abul Hakam. Tolong wana ni. Mara'ina misla ma sana'ta. Tak ajin lagi tengok mu buat lagu ni. Wana jadi tolong hari ni. Dia pun marah juga. Wai hukum. Pokmu lah tolongnya. Demi Allah. Dia kata dia dengar satu suara. Dengar suatu suara yang menakutkan. Bila aku tubik, dia kata atas kepala aku ni uta juga. Uta yang supo sebelum ni aku tak pernah tengok. Dan uta ni supo nak makan dia dah. Itulah aku pergi bui cepat-cepat tu ambil kita bui piti. Itulah. Itu Abu Jahal. Antara golongan mustahzi'in lagi, orang yang memperolok-olokkan Islam, memperolokkan Nabi ni, Abu Lahab Ibnu Abdul Muttalib, pak dara Nabi SAW sendiri. Ini pun orang yang banyaklah menentang Nabi SAW. Dan isteri dia nya Ummu Jamil. Bini dia juga sopalan dengan lelaki dia. Sopalan dengan Abu Lahab. Duduk cerita keburukan Nabi kepada manusia, sehinggalah diturunkan surah Abu Lahab tadi, surah Al-Masad. Kemudian mustahzi'in lagi ialah Uqbah Ibn Abi Mu'id. Hak letak kotoran atas Nabi SAW. Dia pun memang antara orang yang membenci Nabi sungguh. Sani tu dia kata dia letak lepas kotoran uta di atas Nabi. Dalam peristiwa lain dia pernah lilit tekuk Nabi dengan pakaian dia. Cekik Nabi. Sehinggalah Abu Bakar mari Abu Bakar kata taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Dia kata mu nak bunuh sebab dia kata Tuhan dia Allah ke. Kemudian Al-Asi Ibn Wa'il, antara yang menentang juga ni. Dia kata ghurra Muhammad ashabi an yahyu ba'dal mauti. Dia kata Nabi SAW menipu sahabat-sahabat dia dengan mengatakan Allah Ta'ala akan menghidupkan kita lepas pada mati. Ini antara ada orang-orang musyrikin ni, dia tak percaya pada kehidupan lepas pada mati. Jadi dia kata nipu Muhammad tu. Dia kata lepas pada mati ni Tuhan akan hidup kita semula. Itu Al-Asi. Kemudian yang kelima Al-Aswad Ibnu Abu Yaghuz, Ibnu Abdul Yaghuz. Dia ni antara orang yang mengejek juga lah. Dia kata kalau dia nampak sahabat-sahabat Nabi, orang-orang masuk Islam, awal-awal masuk Islam ni mari, dia akan nyanyi. Dia kata ja'akum mulukul ard. Mari dah raja-raja bumi. Nak nyanyi lah, sebabnya orang yang masuk Islam ni orang-orang lemah, orang-orang miskin. Jadi bila sahabat-sahabat lalu dekat dia kan, raja-raja mari dah, raja-raja mari dah. Macam nyanyi lah. Nyanyi lagu tu. Bila dia jumpa Nabi, dia nyanyi gitu juga. Amma kullimtal yawma minas sama'. Kecek dengan langit dah hari ni. Kecek dengan Tuhan dah hari ni. Nak nyanyi ke Nabi SAW. Sebab Nabi dakwa kecek dengan langit. Kecek dengan Allah Ta'ala. Mendakwa mai wahyu lah. Jadi dia nyanyi lah. Hari ni mai wahyu dah hari ni. Antaranya lagi Al-Aswad Ibn Abdul Muttalib juga. Ini orang yang bila mari orang-orang Islam, dia kenyik-kenyik mata. Dia taghamazun. Macam nyanyi, buat nyanyi lah, buat isyarat sama-sama dia. Mari dah. Cuma dia buat isyarat saja. Antaranya lagi Al-Walid Ibn Mughirah, pak dara Abu Jahal sendiri. Dia ni antara orang pembesar Quraisy lah. Cuma dia mengaku, dia kata pernah sekali dia kata
Kalau aku dengar Muhammad sebut gapo-gapo, nama Muhammad ngajarlah duk sebut ayat-ayat Quran ni, dia kata aku dengar dah. Dia kata tak aja dengar benda-benda gini. Bukan mari daripada manusia, bukan mari daripada jin ni dia kata. Ini memang sedap sungguh dia kata. Ini mari daripada kuasa yang tertinggi. Maksudnya mari daripada satu kuasa yang mulia. Sehingga orang Quran kata sebab Allah. Sebab ni tinggal agama dah mu ni. Tubik agama dah mu ni. Al-Walid mu ni tubik agama dah. Kalau mu tubik pakat tubik belaka lah Quraisy kata. Dia pun Abu Jahal kata, tak apa. Aku pergi kecek dengan dia. Aku kecek kira dengan dia. Jadi Abu Jahal pergi tanya dia. Dia pun ayatlah. Pok-pok mu dia kata Muhammad ni gila. Mu aja tengok kau dia buat ni. Mu kata dia ni tukar ramal. Mu aja tengok kau dia buat ramalan. Mu kata dia ahli syair. Mu aja nampak kau dia duduk bersyair. Dan mu kata dia ni nipu. Mu aja tengok kau dia nipu. Ada kau dia pernah menipu? Mereka pun kata semua tadi tu tak pernah. Tak ada belaka Nabi Muhammad ni tidak gila, tidak nipu, tak ada belaka. Kemudian mereka tanyalah, "Pahala ke mana ni?" Dia pun mikir mata, dia pun kata, "Ma huwa illa sahir." Tak ada ni. Sihir ni. Sihir. Tidak kamu tengok? Al-Walid ni kata, tidak kenapa dia ni memisahkan anak dengan ayahnya, dengan keluarganya, hamba dengan tuannya. Dah masuk Islam kan, balah jadi kan. Mu tak tengok. Dia ni anak-anak jadi balah dengan ayah, hamba balah dengan tuan dia. Ahli sihir dunia ni. Sihir kan jadi balah orang ni, buat balah orang. Bila dia jawab lagu tu, sokor orang Quraisy. Bergembira orang Quraisy lah bila Al-Walid sebut lagu tu. Sebab sebelum ni Al-Walid duk puji Nabi kan. Jadi dia kata gitu. Dah banyak ayat Quran ni turun membantah tuduhan-tuduhan orang Quraisy ni. Kemudian yang terakhirnya An-Nadhr Ibn Al-Harith, antara tokoh yang menentai juga ni. Dia kata kepada orang Quraisy, aku ni kecek sedap lagi daripada Muhammad ni. Aku boleh cerita banyak lagi. Kalau nak dengar buah, nak dengar cerita, main dengar kita. Kita cerita sedap lagi. Dia pun ceritalah berkenaan dengan raja-raja Parsi, cerita-cerita tu. Kemudian dia kata, gapo Muhammad cerita tu, cerita-cerita je dia kata. Hak Muhammad royak-royak tu sebenarnya cerita-cerita dongeng. Cerita-cerita orang terdahulu. Muhammad kita semula cerita supaya aku nak cerita kepada kamu ni. Nak menafikan kebenaran Muhammad. Situlah turun ayat Quran. Ada juga ayat Quran membantah. Wa minan nasi man yashtahri lahwal hadith. Antara manusia ada yang membeli kata-kata yang lara, kata-kata yang tak ada isi. Itulah tokoh-tokoh mustahzi'in dia panggil, golongan mustahzi'in, dan mereka semua akan mendapat azab daripada Allah Taala. Akan diazab. Dan begitulah dia kata nasibnya, dia kata ayat ni, ayat Allah Taala janji, inna kafainakal mustahzi'in, kami akan membereskan golongan mustahzi'in daripada kamu. Ayat tu turun di Mekah, ayat Makkiyah. Manakala golongan-golongan saat ni, golongan yang ada nganyi-nganyi Nabi ni, semua mati lepas pada hijrah. Maksudnya Allah Ta'ala janji ayat turun ni betul-betul berlaku. Dia pun ceritalah, antara yang terbunuh lepas pada hijrah ni, perang mati Abu Jahal, Nadhr Ibn Al-Harith, Uqbah Ibn Abi Mu'id tadi. Ni nama-nama hak mati dalam peperangan. Jadi betul janji Allah Ta'ala ayat dah. Mustahzi'in ni kami akan bereskan mereka. Kami akan balah mereka ni. Balah sungguh. Lepas pada hijrah berlaku sungguh mati. Dan ada di kalangan mereka yang diberi bala oleh Allah Ta'ala dalam bentuk penyakit yang buruk. Contohnya Abu Lahab, Al-As ibn Wa'il dan juga Al-Walid ibn Mughirah. Semua kena penyakit-penyakit berat belaka. Terutamanya Abu Lahab. Sehingga dia ni mati sore. Dia sakit kulit. Jadi orang tak berani masuk rapat. Pada tu dia mati, tak ada orang pergi. Dia mati dalam rumah dia, bau busuk dah. Baulah orang pergi pun tanah tolak gitu lah. Kalau lubang jolok-jolok gitu, tak berani nak pergi. Ayatnya mati dalam keadaan hidup sungguh dia. Walaupun dia akak masa hidup, orang akak lah. Bisa Abu Lahab ni tukar apa kata-kata
tokoh kita nak lawan Nabi. Tapi bila mati, hina dina. Terus sangat hina. Supaya orang mati kena nyakit. Inilah penyakit wala, penyakit berat-berat ni. Kalau zaman dulu kan, penyakit-penyakit orang tak kenal lah. Taung kau dan sebagainya. Kalau zaman kita ni kan, penyakit macam itulah virus COVID dan sebagainya. Tak boleh nak pergi ahli keluarga, tak boleh nak ziarah, tak boleh nak tengok. Orang hospital je pergi tanah. Kalau tempat lain mati ramai terpaksa tanah dalam lubang. Cik Itali dulu mula-mula dia kena kan. Ramai kan mati sehari. Berpuluh-puluh, beratus-ratus orang mati. Korek lubang lepang kereta sodok gitu je. Jadi Abu Lahab ni pun gitu juga. Masa hidup dia ni nampak nelek, tapi akhir hidup mati dalam keadaan hina. Jadi betul lah janji Allah Ta'ala tu terbukti lepas pada hijrah mati mereka-mereka ni. Okey, habis kat tu. Seterusnya ni gapo mereka buat terhadap orang Islam. Penyiksaan terhadap orang Islam. Kita akan baca seterusnya lah minggu depan insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.